Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Bertemankan kami berdua, saya Fetri Yahya. Dan saya Hanif Miswan. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Hari ini hari Jumaat 9 Julai 2021 bersamaan dengan 28 Zulkaidah 1440 Hijrah. Dan pastinya kita harapkan agar semuanya mampu untuk menjalankan rutin kehidupan harian seperti biasa. Dan dalam masa yang sama kita juga bertanya khabar kepada orang lain. Itu sangat penting, terutama pada waktu sekarang lah ya, Fet. Itu dia, diam tak diam dah masuk ke 9 Julai dan kita pun hampir-hampir di penghujung Zulkaidah. Dan nanti kita masuk ke bulan yang penting, itu bulan Zulhijjah pula, yang mana adalah bulan haji yang amat dicintai kita yang tak dapat pergi haji ni. Sebab ini dah masuk tahun kedua, tak dapat kita laksanakan ibadah haji, tapi tetap ada ruang kita untuk berpahala. Masuknya hari Ahad ini, bermulalah Zulhijjah, kita boleh buat macam-macam, kita boleh berpuasa, boleh banyakkan sedekah, moga-moga bertambah amalan kita insya-Allah. Okey, dan pastinya hari ini hari Jumaat kita banyak sekali perkongsian akan kami bawakan. Antara yang menarik juga adalah berkaitan dengan seperti biasa pemain ke-12 akan kita berikan, hangatkan lagi kemeriahan. Tapi kali ini bukan Euro saja. Ada juga Copa America, pertembungan di antara Messi dan juga Neymar, Brazil, Argentina. Petri sokong? Saya terpaksa sokong Argentina. Kenapa terpaksa? Sebab saya kalau boleh saya mau tu semua underdog. Okey. Kalau macam Brazil ni kita pastikan dia dah juara dunia kan. Tapi dari segi penganjuran saya lihat dia sangat memberikan nilai sensasi lah. Bayangkan kalau pasukan yang masuk final ni pasukan yang bukan pasukan pilihan ataupun bukan pasukan popular. Jadi dia punya momentum, vibes, intensity tu dah kurang lah. Jadi bila kita lihat kalau Copa dan Euro ni semua pasukan yang ada nama. Walaupun kita lihat England bukanlah pasukan yang sering ke final. Dah 2 generasi dah. Betul. Kalau seorang bapa tu lahir 55 tahun lepas, anak dia pun tak dapat merasa lagi. Jadi dari segi sokongan penganjur memang seronok lah. Sebab yang tadi pasukan yang popular, yang glamour, yang terkenal kan. Betul. Itu bercerita mengenai pemain ke-12, nanti akan kami bawakan dengan lebih lanjut dan seterusnya. Kalau tadi Fetri kata sikit saja lagi kita nak menjengah ke Zulhijjah dan bulan haji, ibadah haji pun akan menjelma. Kita akan bawakan seorang tetamu Allah yang sangat bertuah, yang berada di tanah suci, seorang rakyat Malaysia yang telah pun terpanggil dan terpilih untuk menjalankan ibadah haji ini. Nanti akan kami bawakan insya-Allah di Malaysia hari ini pada pagi. Itu dia. Sebabkan lebih kurang 60,000 orang saja yang terpilih untuk haji tahun ini, iaitu yang berada di Saudi, sama ada penduduk tetap, rakyat ataupun mereka yang bekerja. Jadi memanglah ada permohonan yang sangat ketat dibuat. Ialah biasanya jutaan umat manusia berhimpun di Mekah ketika musim haji, tapi dipendekkan ataupun dikurangkan sampai 60,000 orang je. Jadi orang Arab Saudi pun bukan main boleh masuk je. Walaupun ada syarat-syaratnya juga kan? Ada syarat dia. Sebab polis akan mengawal serba-serbi, akan buat semakan atau lintas semua. Walaupun katakanlah Masjidil Haram tu dekat dengan rumah kita je. Belum tentu dapat. Dan mereka pun ada juga kadang-kadang ujian di mana berdepan dengan memanglah mereka tu depan rumah dan juga mungkin bawa haji tu boleh buat sendiri je pergi ke Arafah semua, tetapi tetap kena ada peraturan dia. Polis akan mengawal supaya dapat. Pentingnya sebab ialah kalau tidak, saya tanya pada sahabat saya tu, berapa kali dah pergi haji? Kita dah 40 kali. Sebab betul dah kawasan rumah kan. Kan ada di sana. Tapi kali ini dikawal untuk memastikan penjarakan sosial, ada SOP-nya supaya nanti tidaklah pergi satu rumah tu gerombolan. Kena ada peraturan yang ketat. Dan kita ingat pada musim lalu kita juga pernah bawakan bagaimana kisah jemaah haji Malaysia kan. Mereka dikuarantin memang secara ketat, mereka pun telah pun berada di sana. Jadi hari ini ada lagi satu penceritaan berkenaan dengan mereka ni tamu istimewa kan. Sangat terpilih lah. Sangat sebab kalau kita ikutkan bayangkan jutaan orang kan. Macam kalau kita berada di perkemahan di Mina contohnya. Jadi satu tandas tu akan dikongsi dengan 500 orang. Jadi kalau Hanif nak buang air kena berbaris, nak mandi berbaris, ambil wuduk berbaris. Kawasan yang kecil, jutaan orang. Jadi bayangkan daripada juta jadi 60,000 sahaja. Boleh senang lenang, boleh seronoknya mereka. Okey, baik, itu akan kami bawakan nanti. Dan di penghujung siaran akan kita bawakan juga seorang artis baru, Alif Iskandar, yang ada penceritaan berkaitan dengan perjuangan untuk menempuh dunia seni ni kan. Dan juga telah pun pulih sepenuhnya daripada COVID-19. Dan kini berada di Golden Sand. Pasir Mah? Golden Sand. Okey, ini akan kami bawakan. Jadi terus bersama dengan kami untuk kita berbicara dengan lebih lanjut di Malaysia hari ini pada pagi ini. Okey, sekarang kita nak bawakan berkaitan dengan kepayahan sekarang ni ya. Sekarang perjuangan berkaitan COVID-19. Hari demi hari di media sosial pun kita melihat
tentang bagaimana perjuangan untuk meneruskan kehidupan. Itu yang pertama lah saya kira kan, nak seorang meneruskan sahabat kehidupan. saya ada yang orang Ya. cari makan, ada yang cari makanan. Ya. Okey. Maksudnya tadi kami sempat berbincang dengan ibu-ibu di bilik solekan. Ya. Yang bila kita duduk rumah tak buat apa, kita rasa lapar tapi tak ada benda nak makan. Itu cabarannya. Kadang kita tengok duduk rumah tak buat apa, kita ingat macam duduk goyang kaki je. Tidak ya. Anak-anak yang berlari tu, anak-anak yang mungkin ialah duduk di rumah belajar siang malam kan, berfikir ni letih, kemudian lapar, makan tak ada. Kadang pula anak yang ramai, ibu tunggal pula tu, saya terima begitu banyak sekali luahan semuanya. Tak tahulah, saya rasa semua orang berjuang. Ya. Barisan hadapan ke, tengah ke, tepi ke, belakang ke, semua ada ujiannya. Ya, betul. Dan semalam pun saya sempat ketika dalam perjalanan ke kerja lah, di kawasan perumahan saya tu memang banyak sekali peniaga-peniaga kecil dan kebanyakannya adalah yang baru sahaja menjalankan perniagaan. Maksudnya mereka ini baru sahaja terjun ke bidang perniagaan untuk meneruskan kehidupan. Mungkin sebelum ini bekerja di bidang lain, tapi mungkin akibat diberhentikan, tiada pekerjaan, jadi terpaksa berniaga untuk, sebab itu je jalan yang orang nampak sekarang ni. Betul lah, kan? berniaga dia terpaksa tebalkan muka demi sebuah kehidupan kan. Okey. Baik, saya mahu juga kita akan nanti bawakan pelbagai lagi perkongsian. Okey, sekarang kita ingin bersama dengan beberapa tetamu, tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan temu bual yang akan kami lakukan sebentar saja lagi. COVID-19, pandemik yang bukan sahaja mengancam nyawa, malah turut memberi kesan kepada kehidupan seharian. Perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan bagi membendung virus ini turut memberi kesan kepada sudut ekonomi. Antaranya ialah dua insan ini yang bertungkus lumus mencari idea bagi menjana pendapatan disebabkan perniagaannya yang tidak dapat lagi diteruskan. Fikri Azim, 28 tahun, mula mengusahakan pusat gimnasium hampir 3 tahun lalu. Premisnya yang mula beroperasi pada Julai 2018 terpaksa ditutup ekoran pandemik yang melanda dunia. Walau bagaimanapun, anak jati Selangor ini tetap optimis untuk memulakan kelas senaman secara dalam talian sebagai alternatif baharu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Demikian ungkapan bagi menggambarkan usaha pasangan suami isteri Muhammad Faizal, 41 tahun dan Nur Farina, 38 tahun dalam seni pembuatan pasu hiasan. Sebelum ini mereka mengusahakan kedai makanan, akan tetapi gerainya terpaksa ditutup kerana kekurangan pelanggan disebabkan pelaksanaan PKP. Menjadikan tuala dan bancuhan simen sebagai bahan asas, perniagaan ini nyata mendatangkan keuntungan buat mereka. Mengakui tidak pernah belajar membuat pasu simen berkenaan secara formal, sebaliknya sekadar mencuba bagi mengisi masa terluang sejak 19 Januari lalu. Tekad menjadikan pembuatan pasu berkenaan secara serius. Siapa sangka perniagaan ini mampu menjadi pendapatan utama buat mereka. Okey, itu dia. Semua orang akan buat apa saja demi survival sebab ada tanggungan, ada hutang yang perlu dibayar, ada benda yang perlu dilunaskan. Jadi semua orang berjuang sebab ada industri yang betul-betul hampir lumpuh lah. Ya, betul. Ya, yang sebenarnya mungkin terlibat dengan rantaian dunia penerbangan ataupun pelancongan ataupun seni persembahan pentas, perkahwinan dah tidak ada waktu ini. Jadi mereka ni terpaksa mencari alternatif demi hidup, demi menampung kehidupan. Ya, kehidupan kita memang berubah sepenuhnya pada ketika ini dan kita ingin bersama dengan 3 tetamu pada pagi ini untuk berbicara mengenai hendak seribu daya, bagaimana mereka meneruskan kehidupan. Seperti yang dikatakan, memang nak tak nak hidup memang perlu diteruskan. Jadi kita bersama dengan sepasang suami isteri ini, Muhammad Faizal Abdul Latif dan isterinya Nur Farina Kamaluddin, pengusaha pasu simen, serta Fikri Azim, pengusaha Iron Bridget Gym. Sama kita secara panggilan video. Assalamualaikum ketiga-tiganya, selamat pagi. Salam. Pagi. Ya. Pagi. Ya. Dapat dengar kami dengan jelas? Jelas. Okey, tu dia. Jelas, Saya di kampung tu bunyi apa? Bunyi ayam Ya. Biasalah bunyi ayam, bunyi burung. Di mana lokasi? Jelebu ya?
Jelebu Negeri Sembilan. Ya. Oh, okey, itu dia. Jadi macam mana dengan niaga? Bila bermula sebenarnya? Baru ni 3-4 hari bermula berniaga, tapi biasalah PKP kan. Customer pun kurang. Ya. Bagaimana Cik Faizal menghadapi kehidupan pada sekarang ni? Apa yang berubahnya kehidupan sekarang berbanding dengan sebelum pandemik ini melanda? Banyak perubahannya dari segi kewangan, kan masih banyaklah perubahan dia. So kena ikhtiar lah, cari jalan lain. Itu dia. Jadi tanya pula dengan isterinya Puan Farina ya. Ya. Jadi macam mana sokongan diberikan kepada suami supaya kita keluarga supaya sabar, bertenang, insya-Allah rezeki akan ada. Ya. Boleh dengar ke isterinya? Mungkin ni. Mungkin Cik Faizal boleh beritahu soalannya? Berkongsi. Bagaimana sokongannya? Bagaimana sokongannya terhadap suami? Okey. Buat mana termampu. Ya. Cik Faizal sekarang mengusahakan pasu simen ya? Ya. Pasal ni sikit-sikit lah, kecil-kecil lah. Tak apa, untuk menambahkan pendapatan. Siapa punya idea ni Cik Faizal? Isteri. Isteri ya? Ada tak contoh-contohnya? Ada tak contoh-contoh ni dia? Itu dia pasu simen. Jadi kemahiran tu belajar dari mana? Daripada kawan ke, daripada ataupun secara sendiri ke? Cadangan ni daripada isteri, daripada YouTube. Dia beri cadangan kepada saya untuk buat tambah pendapatan. Jadi saya cubalah. Memang waktu pertama kita buat tu memang kata orang tu tak jadilah. Tadi isteri pun dah rasa macam asyik putus asa, kan tak jadi putus asa, tapi saya cuba juga buat. Ya. Sebelum ni Alhamdulillah. Cik Faizal dalam bidang apa sebelum ni? Saya sebelum ni biasalah kerja-kerja kampung je. Okey. Lepas tu buka kedai, cuba buka kedai restoran ke kedai makan. Dari tapak sewa. Keadaan PKP macam ni, so banyaklah kan, macam-macam mesti tak terjejas lah pendapatan tu. Cik Faizal, daripada video yang kami nampak tu, nampak isteri lebih banyak buat kerja dari Cik Faizal ni di pasu simen tu. Itu biasa. Okey, jadi macam mana supaya tanamkan dalam diri supaya kuat menghadapi perubahan ni? Kalau dulu pelanggan penuh kan disebabkan PKP ni dan juga tak boleh keluar ke rumah, jadi kita terpaksa cari jalan juga. Nak tak nak kena sungguh-sungguh untuk teruskan kehidupan ni. Macam mana merubah hidup tu? Memang kena tekad ke, memang kena berjuang ke, macam mana? Memang kena berjuang, kena ikhtiar. Memang terpaksa kan. Kalau yalah kita ada anak-anak lagi kan. Anak-anak pun kena juga kan. Kita nak sara hidup anak-anak lagi. Macam-macam lagi lah. Dengan bayar itu, bil api semua kita nak relaskan. Jadi kita kena ikhtiar lah. Bagi saya berfikiran ikhtiar. Cik Faizal, tanggungannya kalau tak keberatan, tanggungannya berapa ramai pada ketika ini? Saya dalam 6 orang lah. Okey. Saya tengok saiznya besar. Jadi ada tak yang tempah daripada luar? Kadang-kadang ada juga daripada rakan-rakan yang tahulah kita buat pasu, dia akan tempah lah. Kita buatkan dalam masa yang boleh. Kalau kita terus buat, tak ada panjangan masa lah. Kalau ada kerja lain, kita terpaksa berhenti dululah. Buat kerja lain dulu, sambung balik macam tu lah. Kena banyak ikhtiar. Jadi berapa harganya tu tadi macam? Harga tengok daripada saiz pasu. Kalau besar kita dah jual dalam RM40 ke, RM50 ke. Kalau yang biasa kecil dalam RM15, RM10 macam tu lah. Oh, dia ada pelbagai lah ya. Cik Faizal, kita nak dengar suara isterinya sekali lagi lah Cik Faizal. Mungkin boleh kongsikan kepada kami proses pembuatan pasu simen ni, sebab mungkin ada yang tak tahu kan, saya sendiri pun tak tahu. Jadi bagaimana prosesnya? Proses pembuatan pasu simen. Minta terangkan. Terangkan macam mana berapa persenan pasu simen. Proses dia cuma pakai kain, simen, itu je lah. Kita cecokkan
kain tu dengan simen. Lepas tu bagi dia kering dalam 2-3 hari, kita top up balik simen, bagi dia betul-betul keras. Dah siap keras tu semua dalam seminggu jugalah satu pasu. Baru kita cat, hias tu semualah. Ikut apa lah yang kita nak ubahkan. Kadang ikut daripada pesan customer lah. Dia nak macam mana, nak colour macam mana, kita buat lah. Itu dia. Jadi perlukan cuaca yang baik ya Permintaan untuk Memang pengeringan. dia kalau cuaca panas, dia insyaAllah dia cepat siap. Kalau cuaca hujan, memang masa tu lambat sikit lah. Ya. Ya, itulah dia. Jadi hari ini apa perancangannya? Mungkin memang itu saja ke ataupun selang-seling juga? Mungkin sebab belum ni ada pengalaman meniaga kan? Mungkin hujung minggu ambil tempahan makanan ke, ada tak? Ada juga, ada juga kita buat masa ni saya buka kecil-kecilan dululah untuk yang bungkusan dunia makanan. Kalau ada order kita buatlah. Oh, jual apa tu? Jual apa? Saya jual nasi goreng, mi goreng, ayam bakar, ais batu campur. Ya. Oh, sedapnya. Cik Faizal, macam mana nak hubungi Cik Faizal ni untuk dapatkan makanan yang enak-enak tadi tu cakap? Ataupun lokasi dia di kampung apa kalau ada orang dengar ke, terdekat ke? Kampung mana Jelebu ni? Kampung Kampai. 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 Kampung Kampai, Jelebu. Itulah. Nak cakap pun saya tak pasti Saya di tak mana. Fetri tahu ke? Saya nak cakap Negeri Sembilan tak erti kan. Jadi Tapi tempat yang saya niaga ni nama dia Danau Kampai. Danau Kampai. Okey. Kalau ada orang nak hubungi Cik Faizal, mungkin Cik Faizal boleh berbicara dalam dialek Negeri Sembilan sikit? Kalau nak tempah ke, nak tempah makanan ke, nak tempah pasu ke, boleh telefon, nombor telefon, WhatsApp ke boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sediakan. COD. COD pun boleh. Mantap Cik Faizal, mantap. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama. Ya. Itu dia perjuangan suami isteri demi kehidupan yang itu yang berlaku ya. Ada kemahiran, kadang tak ada kemahiran pun. Ya. Terpaksa juga meredahi pelbagai cabaran tu demi mendapat rezeki lah. Sebab tadi ada mulut yang nak disuap, ada yang lain-lain. Kadang orang tu memang dia tak ada anak tapi dia ada ibu yang masih lagi perlu ditanggung, ibu yang tua, ibu yang uzur dan sebagainya. Ya. Setiap di rumah tu ada pelbagai cabaran yang tersendiri. Ya, kita nak bicara pula. Ini satu lagi berkaitan dengan situasi dari pengusaha gym iaitu Fikri Azim. Kalau dah setia bersama dengan kita untuk bicara mengenai apa pula cabarannya. Sebab ini antara sektor yang paling terkesan juga. Ya, betul. Ketika pandemik ini tidak boleh dibuka. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, salam. Okey. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Fikri di Subang Jaya. Betul, Subang Jaya. Oh, jadi anak berapa tahun tu bunyi? Anak pun ada penonton. Belum lagi ya? Oh, ini bunyi lain ni, bunyi lain. Oh. Mungkin ada yang sedang menunggu di Okey. ruangan ini juga. Fikri mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan cabaran sebagai salah seorang pengusaha gym ini, Fikri. Wow, siapa tu? Okey, dari segi cabaran untuk pengusaha gym memang kami antara yang paling lambat dibenarkan untuk beroperasi kembali. Dan macam alhamdulillah di Iron Brigade Gym kita ada dua, iaitu physical dan juga ataupun gym ataupun classes. Gampang itu. So memang dari segi income dari segi bodybuilding ataupun bahagian-bahagian gym equipment memang kita suffer banyaklah. Tapi alhamdulillah our classes, kita punya online classes, kita memang full on. Kita go daripada physical, kita shift kepada virtual workout classes. Ya. So alhamdulillah daripada situ kita punya members, kita panggil ID Fam, Iron Brigade Family. Ya. So memang kita receive very very high support from them. Diorang sangat-sangat encouraging and memang itulah yang continue saya dengan rakan-rakan kongsi saya. Encik Asif dia pun tengah tengok and bantu kita untuk terus continue to do what we love lah basically. Ya. Jadi macam mana berhubung dengan sebenarnya pelanggan-pelanggan ya supaya terus kekal bersama. Kadang-kadang bila takut nanti dia orang macam dah lama sangat jadi takut nanti ada yang tak aktif balik ataupun dah putus asa kan. Betul. Jadi memastikan supaya mungkin ada WhatsApp ke supaya sentiasa ingatkan. Okey, rantaian tu berterusan. Ya. Okay, so basically untuk Iron Brigade Gym kita ada satu WhatsApp group
any updates or information ataupun segala berita-berita ke kita akan inform kat situ. So basically kalau dekat Instagram juga kita sangat-sangatlah aktif. Kita postkan free workouts, free tips and tricks untuk say example kalau macam diet ke ataupun exercises yang kita boleh buat kat rumah kan, yang simple-simple macam daripada kalau yang tak ada equipment kita boleh pakai bag, kita boleh beratkan bag tu, kita macam-macam benda boleh buat sebenarnya kat rumah dengan boleh workout. Fikri, saya nak tertanya sebab ramai mungkin di kalangan pengusaha gym yang lain terpaksa gulung tikar beralih arah ke bidang yang lain. Bagaimana awak dan rakan-rakan rasa berkenaan dengan perkara tersebut, Fikri? Saya sebenarnya turut simpati dengan keadaan tersebut. Saya pun minta jauh sangat, yang saya dan rakan kongsi saya minta jauh sangatlah kita orang hopefully tak perlu go through, dan kita orang akan berusaha sehabis boleh lah untuk tidak go through. Unjurannya berapa lama boleh bertahan dengan cara sebegini? Cara sebegini sebenarnya saya tak berani cakap untuk gym lain, tapi untuk gym saya sendiri, IM Brigade Gym, sebenarnya kita boleh continue forever sebab kita akan buat sehabis baik. Semuanya shift kepada virtual. Semuanya shift kepada online platform lah. Okey, baik. Kalau dia kena ada juga facilities yang baik untuk virtual itu. Okey, jadi sekarang ni ada juga ataupun ada perancangan lain buat juga bisnes-bisnes lain untuk menyokong sementara menantikan dapat pelanggan-pelanggan datang bersemuka. Maksudnya bisnes part time tu macam mana? Bisnes lain ke yang dibuat? Oh, okey. Macam saya sendiri tak ada, tapi saya kuatkan lagi, saya cuba perbanyakkan option yang boleh buat. Macam contoh, saya dalam kongsi saya, kita orang buat virtual personal training, virtual group personal training. So kita banyakkan dari segi situ boleh tambahkan income, boleh tambahkan cash flow kepada company kan. Dan insyaAllah mungkin one day kalau saya ada bakat-bakat terpendam, bolehlah untuk venture into new business as side income. InsyaAllah. Fikri, terima kasih banyak kerana bersama kami. Bagaimana sebenarnya kalau ada yang berminat nak bersama-sama dengan anda? Apa Instagramnya? Okey, kongsikan. Oh, okey. So basically Instagram gym saya it's ironbrigade.gym, ironbrigad.gym. Segala info, segala virtual classes kita daripada Isnin hingga Jumaat 3 kali sehari. You boleh join daripada pagi, 7 suku pagi kita ada the first session, and then 6 petang and 8.30 malam. So 3 session sehari. Workout is just body weight ada. Kalau tak ada equipment kat rumah, kita boleh pakai water bottle and lesung batu boleh. Betul lah tu. Baldi berisi air pun boleh. Fikri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga berjaya. Terima kasih. 7 suku tadi maksudnya baru habis sesi yang pagi lah. Itulah dia. Asal itulah. Tak terfikir pula gym pun boleh virtual lah. Yang penting kena kat rumah tu kena ada fasilitas yang sesuai lah. Betul. Cuma feeling tu je lah. Environment tu je lah. Berbeza sikit. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ini kami akan bawakan pelbagai lagi perkongsian di Malaysia. Yang antaranya ialah Copa dan Euro. Siapa juara? Ya, selepas ini. Kembali bertemu dalam Malaysia dan kita hari Jumaat. Pastinya yang berada di jiwa kita ialah tentang sedekah, tentang infak dan segala kebaikan yang perlu kita lakukan. Jadi untuk anda yang ada niat untuk salurkan kepada golongan yang memerlukan, termasuklah golongan asnaf, dapat berbuat demikian. Kerana ada juga program yang dinamakan sebagai program Kurban Bersatu Asnaf yang dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Itu kan bersama dengan Duta Kehormatnya, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, untuk berkongsi kesungguhan dan keindahan dalam program ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fitri? Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Ustaz hari ini begitu semangat sekali untuk bercerita tentang ini dia makan sebagai Kembara Kurban Bersatu Asnaf. Mungkin dapat diceritakan tentang bagaimana pergerakannya dan juga mungkin kita 3 beberapa hari lagi nak masuk ke Zulhijjah ni, pastinya semangat berkorban itu begitu ketara sekali Ustaz. Silakan. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Kita dalam masuk kepada Zulhijjah ini, di antara amalan yang sangat dituntut untuk kita melakukan ialah ibadat korban. Ingatlah subhanallah, dan Allah menyebut dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Allah telah kurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah bagi kita nikmat yang sangat banyak yang tak mampu untuk kita hitung. Dan Allah hanya minta setahun hanya sekali dalam kehidupan kita, dalam setahun sekali sahaja kita melaksanakan ibadat korban dalam keadaan kita nak mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang tahun, dan nilainya hanya kalau kita buat dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia hanya RM390 sahaja, yang subhanallah mungkin RM1 lebih saja peruntukan satu hari daripada nikmat kalau kita nak bandingkan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sepanjang tahun. Yayasan Budi Ihsan Malaysia kita telah berada di dalam masyarakat sekitar 3 tahun yang lepas. Dan banyak program-program yang kita telah laksanakan, program bantuan harian, program bantuan kecemasan tunai, bantuan sokongan kesihatan, memperbaiki rumah-rumah asnaf yang dhaif, dan kita juga ada program terbitan majalah Suara Asnaf, dan kita membina rumah-rumah untuk orang miskin. Subhanallah, itu di antara program yang kita jalankan sepanjang tahun. Dan untuk kali ini insya-Allah kita nak bawa kempen program Kembara Korban 1001 Asnaf yang kita sedang anjurkan ini. Program ini kita akan laksanakan di 3 negara. Yang pertamanya kita akan buat di negara kita Malaysia sendiri, kita tak akan tinggalkan, subhanallah. Dan yang paling istimewanya pada tahun ini, subhanallah, sambutan sangat menggalakkan Fitri, masya-Allah, salih asmat, dan alhamdulillah rabbil alamin, kita target untuk kita edarkan paling kurang insya-Allah 35,000 salih asmat agihan korban yang akan kita agihkan melalui masjid-masjid, melalui persatuan-persatuan, sekolah-sekolah agama dan sebagainya, supaya daging-daging ini dapat diagihkan kepada asnaf-asnaf di Malaysia ini. Kemudian kita juga akan buat di negara Afrika. Negara Afrika antaranya Salih Semat Chad. Chad ni kita jarang dengar nama Afrika ni, nama Chad ni, tapi dia merupakan salah satu daripada negara Islam termiskin, subhanallah, Salih Semat. Dan Allahumma salli untuk itu kita memilih Chad, Nigeria, Burgundy, dan juga yang paling istimewa pada tahun ini kita akan melaksanakan ibadat korban juga. Tak kita lupakan kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin, di Gaza khususnya, subhanallah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan istimewa juga dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, Fitri, salli ala Sayyidina Muhammad, dan semua sidang penonton sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kalau buat dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita tak meninggalkan usaha ataupun yang dilakukan oleh penternak-penternak kita di Malaysia. Maka apa yang kita buat, kita collaborate, kita mengadakan kerjasama dengan Koperasi Grup Transformasi Ruminan ataupun GTR, yang tugas dia ialah Salih Asmat untuk membekalkan haiwan korban untuk ibadah korban, Salih Asmat, dan dengan tujuan supaya kita dapat mengagihkan daging-daging korban yang fresh, yang bermutu tinggi, berkualiti tinggi, dan yang paling penting mereka juga mendapat manfaat daripada Salih Asmat sembelihan 9 korban yang kita lakukan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk luar negara yang kita fokus pada tahun ini ialah Afrika dan juga Salih ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Palestin. Dan alhamdulillah tahun lepas sahaja kita telah mendapat hampir 30,000 penyertaan. Tahun ini kita target yang lebih banyak, target lebih besar. Chad, Nigeria, Burundi di antara negara-negara yang kita fokuskan. Ramai orang miskin dekat sana, subhanallah. Kita tengok Fitri ada dalam video-video yang disediakan, masya-Allah. Yang ada yang terpaksa basahkan kotak untuk makan rumput, masya-Allah. Salih Asmat, Fitri banyak pergi ke negara-negara macam tu. Dan kita tengok, masya-Allah, keadaan yang sangat susah, dan kita rasa macam sangat bertanggungjawab, Salih Muhammad, untuk menyediakan paling tidak setahun sekali dia makan daging. Setahun sekali nak rasa makanan, lebihan, kesedapan yang kita tiap-tiap hari rasa. Maka Allahumma salli alaihi, kita rasa macam tahun ni lebih-lebih lagi apabila berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza khususnya, dibom pada setiap hari, masya-Allah. Salih alaihi Muhammad, dengan serangan-serangan, tak sempat mereka nak memikirkan tentang keadaan ataupun apa yang nak mereka makan pada setiap hari. Maka menjadi tanggungjawab kita lah untuk kita menyediakan yang sebaiknya kepada mereka. Dan insya-Allah
Yayasan Budi Ihsan Malaysia akan menyediakan, akan membantu anda untuk menyampaikan salat Jumaat dengan lebih 3,000 petugas kita yang telah kita sediakan di sana. Maksudnya dari segi gerak kerja memang efisien Ustaz ya, sebab ada petugas yang berpengalaman yang dapat menyantuni semua asnaf yang ingin kita target ini Ustaz ya. Sangat benar. Sebab itulah kita telah mendapat anugerah ISO 9001 Ustaz Ismat, ISO 9001-2015 untuk pengurusan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibadat korban. Ya. Subhanallah, jangan ada ni Fitri, Ustaz Ismat, dan inilah menunjukkan komitmen yang kita berikan. Salat Ismat bukan sekadar kita nak menyediakan ibadat korban untuk orang lakukan dengan harga yang murah, RM390 saja. Salat Jumaat. Yang paling penting ialah confident orang untuk buat dengan kita. Kita nak pastikan pengurusannya sempurna, dan untuk demikian maka kita telah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak agama tempatan supaya pengurusan dekat sana di negara-negara Afrika itu khususnya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Itu yang paling penting. Nanti sijil-sijil akan kita sediakan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadat korban. Kita akan hantar video dan sebagainya supaya menambahkan keyakinan mereka dengan ibadat korban yang mereka lakukan. Tak ada kerisauan atas apa yang mereka lakukan tersebut. Dengan harga RM390 sahaja untuk satu bahagian daging lembu, dan RM2,730 untuk satu ekor lembu yang paling kurang harganya. Maka subhanallah saya rasa kita tak ada alasan lah kalau kita tak buat lah. Subhanallah, saya nak cadang kepada semua Salih ala Jumaat, kita dah ada nombor telefon yang tersedia, ada maklumat yang tersedia. Jangan bertangguh lagi, sebab subhanallah Salih ala Sayyidina Muhammad, nak dibandingkan, ini bukti kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi SAW pernah sebut dekat sahabat yang subhanallah, jangan dekati tempat solat kami. Siapa? Nabi SAW tak mau orang ni main dekat tempat solat Nabi SAW. Siapa? Orang yang punya kelebihan, orang yang ada kemampuan tapi dia memilih untuk tidak melaksanakan ibadat korban. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok tu. Ingatlah subhanallah, saya nak kempen dan nak ajak Salih ala Muhammad, paling tidak satu rumah biar ada satu bahagian korban. Paling kurang satu bahagian korban. Kalau ada satu orang yang buat dalam rumah kita satu bahagian korban, maka sudah terangkat sunat kifayah kepada seluruh ahli keluarga dia. Itu yang paling penting Salih ala Muhammad. Jadi Salih Muhammad, kenapa pula ada orang tanya, Fitri, kenapa kita pilih nak buat dekat negara-negara miskin, negara-negara di luar negara, Salih ala Muhammad. Kita seolah-olah macam kenapa nak pinggirkan negara kita sendiri? Yang pertamanya, kita tak pernah meminggirkan negara kita sendiri. Ada bahagian-bahagian korban yang akan kita agihkan ke negara-negara, kepada asnaf-asnaf di negara kita. Dan subhanallah, kenapa kita milih negara miskin? Sebab kita tengok keadaan dia yang sangat susah. Rasa tak gamak kita subhanallah dengan keadaan yang begitu susah. Bayangkan kalau dia tu yang bercakap mak kita, yang memerlukan makanan itu anak-anak kita, yang memerlukan makanan itu saudara-saudara, adik-beradik kita yang duduk dekat dengan kita. Salih ala Muhammad. Demikian juga saudara-saudara kita di luar negara, walaupun dia dalam keadaan bukan orang berbangsa sama macam kita, bukan ber-IC sama macam kita, tetapi ingat mereka merupakan saudara se-Islam kita, yang Allah akan soal nanti di Yaumul Qiyamah. Apa tanggungjawab yang telah kita laksanakan untuk membantu saudara se-Islam kita dekat sana yang sangat-sangat memerlukan, jauh lebih memerlukan daripada kita. Maka sebab tu kita, Allahumma salli alaihi, dan alhamdulillah tahun lepas bila kita buat program-program di Nigeria khususnya, kita telah mendapat liputan Salih ala Muhammad media daripada sebuah stesen televisyen terkemuka di Nigeria. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Salih ala Muhammad, dia merupakan satu pengiktirafan daripada pihak Nigeria khususnya Salih ala Muhammad atas usaha yang telah kita lakukan kepada untuk membantu saudara-saudara Islam kita di sana, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang begitu mendalam, tuntas ya. Jadi apa mungkin kongsikan cara untuk kita melaksanakannya? Mungkin ada website ataupun nombor-nombor yang dapat dihubungi? Ya. Tepat sekali, tolong layari website www.ybim.org.my, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, boleh saja
Allahumma salli Muhammad, ada nombor-nombor yang tertera di bawah sana untuk kita hubungi dengan segera. Ada QR code untuk kita scan. Tolong ambil handphone masing-masing, tolong scan QR code tersebut. Salli ala Muhammad. Dan Masya Allah, jangan bertangguh lagi. Saya nak minta tolong jangan bertangguh lagi. Kita ni suka bertangguh-tangguh kadang-kadang kan. Tunggulah sekejap, tunggu sekejap. Subhanallah, jangan bertangguh lagi. Teruskan dengan niat yang suci anda, insya-Allah. Saya yakin Allah janjikan dengan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita. Subhanallah, Muhammad, kepada orang yang melaksanakan ibadat korban. Jangan risau, janji Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jangan risau. RM390 saja, insya-Allah. Bukti kesyukuran kita atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan untuknya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia Ustaz Jafri sebagai duta kehormatan. Terima kasih banyak Ustaz. Sambil kita dapat berkongsi kurban, ada juga macam terasa aura kuliah ya. Kita doakan juga semoga kita dapat kembali semula ke masjid, dapat kembali ke surau seperti biasa. Mungkin sebab kita dah lama tak ada majlis ilmu, bimbang jiwa kita keras ya tanpa sinaran cahaya ilmu, insya-Allah. Okey, itu dia perkongsian tentang kurban. Baik, nanti nak bersama pula dengan pemain ke-13. Silakan Hanif. Ya, pemain ke-12 lah terutamanya. Dan sekarang ini kita ingin di segmen yang seperti biasa setiap hari akan kami bawakan berkenaan dengan bola sepak. Terlebih dahulu kita saksikan apakah itu sebenarnya pemain ke-12 dan kita nak bersama dengan dua tetamu pada pagi ini. Okey. Caranya adalah okey, itu dia pemain ke-12 pada pagi ini dan kali ini kita nak bawakan dua pertembungan final ataupun aksi akhir pada weekend ini, pada hujung minggu ini. Awal paginya adalah Copa America pada jam 8 pagi di antara Argentina dan juga Brazil, dan kemudian pada awal pagi Isnin pula membabitkan pertembungan antara Itali dan juga England. Untuk itu kita bawakan dua tetamu istimewa pada hari ini, Jumaat ini. Seorang adalah pengulas ataupun penganalisa sukan tersohor dan seorang lagi adalah bakal pengulas sukan tersohor. Akan kami bawakan. Keduanya telah pun bersedia, Rizal Hashim dan juga Farish Aziz bersama dengan kita. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan Rizal Hashim. Lama tak nampak ulasan dan dengar ulasan daripada Rizal Hashim sendiri. Mungkin boleh kita mulakan dengan Euro terlebih dahulu. Apa sebenarnya pandangan ataupun setakat ini perjalanan Euro daripada kacamata Rizal Hashim? Saya rasa ini antara edisi Euro yang terbaik dari segi entertainment value, dari segi technical, prestasi teknikal pasukan-pasukan, tetapi juga dengan kejutan-kejutan yang berlaku, drama yang berlaku ni saya rasa, dan juga bagi saya perlawanan akhir ni adalah satu kemuncak yang wajar kerana dua pasukan terbaik saya percaya berjaya mara ke final. Tinggal lagi sekarang ni orang sibuk kata the title is coming home lah. Sedangkan England tidak pernah muncul juara pun. Ini adalah final pertama mereka. Dan sudah tentu bagi penyokong Itali sudah pula menyifatkan ini peluang terbaik mereka menebus kecewa selepas tidak layak ke Piala Dunia 2018. Bagi pemerhati yang neutral sudah tentu ini final yang menarik. Ya, okey. Bila Rizal bercerita mengenai adakah ianya coming home walaupun tak pernah ke final Euro ini kali pertama, mungkin Farish Aziz ada penjelasan dan juga pendapat yang sendiri sebagai salah seorang yang mengikuti Euro sepanjang sebulan ni, Farish? Itu yang menakutkan bagi saya penyokong England ni, yang seberapa juta penyokong England di Malaysia seperti lahir di sana. Sama ada ia coming home ataupun going to Rome. Tapi memang saya setuju dengan pendapat Rizal. Saya rasa saya mengikuti Euro agak lama juga, dan Euro versi 2020-21 ini adalah antara yang unik, yang lain daripada yang lain. Dia kalau bahasa Inggerisnya berfitting dengan keadaan semasa yang kita lalui. Ada hero-hero yang diangkat seperti Switzerland, Austria dan sebagainya, dan akhirnya dua kuasa besar. Dan mungkin England ingin membuktikan bahawa selama ini tagline gergasi bola sepak dunia itu mungkin mereka boleh akhirnya angkatlah untuk edisi kali ini. Ya, okey. Mungkin kan, sebab yalah
Itu antara pasukan pilihan awak juga. Rizal, saya nak gemar berbicara mengenai Itali. Adakah mengejutkan Itali boleh melangkah jauh sebegini? Kita tahulah mungkin mereka ada rekod form yang sangat baik pada ketika ini. Tetapi kita mungkin tidak dapat lebih kepada Belgium, Perancis, Portugal sebagai juara bertahan. Adakah ianya satu kejutan atau memang ramalan anda, Rizal? Saya rasa ramai pemerhati Farish pun mesti terkejut sebenarnya Itali mara sejauh ini. Kalau kita lihat selepas 2018 gagal ke pusingan akhir Piala Dunia, Mancini ambil alih dan sudah tentu projek yang dia buat ni telah mendatangkan hasil lebih awal saya rasa, dan disebabkan kejayaan Mancini membentuk pasukan ini tanpa menyandarkan harapan kepada mana-mana bintang. Saya rasa kekuatan mereka adalah bagaimana pemain yang establish dalam Serie A ini dibentuk menjadi pasukan. Dan ia mengingatkan saya bagaimana Mancini dulu pernah bermain di bawah Azeglio Vicini, Euro 1988. Masa itu saya 18 tahun, saya ikut dah. Tim Vicini ini memang pasukan yang menggabungkan kemahiran teknikal dengan defense yang cukup kukuh. Jadi saya rasa Mancini ada formula dengan meletakkan dua otai di belakang tu, Bonucci dan juga Chiellini. Saya rasa dengan pemain-pemain yang ada flair di barisan depan, bagaimana Vialli dan juga Mancini satu ketika bersama Donadoni. Itu formula yang saya rasa Mancini terapkan untuk generasi ini. Ya. Rizal, Euro 88 Ya, Euro 88 betul. Awak 18 tahun. Masa tu saya 18 tahun, sekarang dah tua dah. Saya baru lahir. Farish baru 3 tahun tak salah saya, Farish. 4 tahun. 4 tahun. Farish, kita nak beralih ke Copa America pula, Farish. Kita tinggalkan seketika Euro itu kemudian. Tapi sekarang Copa America juga menjadi tumpuan. Walaupun tidaklah saya percaya semeriah kita ikut Euro berbanding Copa America ini. Tetapi bagaimana awak melihat akhirnya pertembungan Messi dan Neymar, Brazil dan juga Argentina ini? Adakah ianya cukup rencah untuk menjadikan satu final yang epik juga? Yes, saya pasti. Seperti apa yang Hanif katakan, sedikit sebanyak Copa America ni dikaburi oleh Euro. Kita semua layan Euro di Malaysia ni terutamanya. Tetapi ialah ia satu final yang dinantikan ramai. Apatah lagi ada ura-ura mengatakan yang Copa mungkin dibatalkan tahun ini. Sepatutnya Argentina dan Colombia menjadi tuan rumah dan akhirnya Brazil sekali lagi menjadi tuan rumah tahun ini. Dan yang menariknya untuk final ini adalah kedua-dua Neymar dan juga Messi belum pernah memenangi Copa. Walaupun Neymar sendiri Brazil menang tahun 2019, Neymar tidak ada dalam pasukan itu. Dan tentunya Messi ingin membuktikan sesuatu di penghujung kariernya, tidak ingin kalah kepada Cristiano Ronaldo. Kita tahu mereka ini berdua bersaing. Ronaldo sudah memenangi bersama-sama Portugal Euro. Pastinya Messi inginkan sesuatu daripada final ini. So agak menarik dan semua itu akan terjawablah kedua-duanya pada Ahad ini. Saya gemar nak bertanya Rizal sebab Rizal antara pengkaji juga bola sepak Amerika Selatan ini. Rizal, adakah akhirnya Messi akan mendapat pengiktirafan antarabangsa bersama Argentina yang pertama, Rizal? Hanif, kesian kan kalau Messi ni seorang legenda tapi tanpa mengutip sebarang gelaran di peringkat antarabangsa. Cristiano Ronaldo dah menang Euro 2016, menang juga European Nations League. Jadi Messi ni dah 3 kali gagal dalam final Copa America, dalam World Cup 2014 pun di stadium yang sama di Maracana ni. Bagi saya kehebatan yang ditunjukkan oleh Messi ini kena ada reward sikit lah. Saya ikut sentimen. Kalau atas kertas Brazil dengan barisan individu yang hebat, tetapi sedikit sentimen saya macam Fetri lah, dia kata dia sokong underdog, tapi saya lihat Messi lah. Faktor Messi ni kita pada usia 34 tahun ini saya rasa peluang terakhir untuk dia mencipta kejayaan di pentas semasa. Kalau di Qatar, di World Cup Qatar nanti mungkin agak sukar. Jadi inilah peluang terbaik untuk Messi membawa sesuatu lah sebagai di peringkat antarabangsa. Farish, awak setuju dengan sentimen atau? Saya setuju. Saya suka fairy tale bola sepak ni. Walaupun bukanlah fairy tale bagi Messi. Kita kesian kalau kita ikut footballers daripada dulu. Contohnya Roberto Baggio tak pernah menang apa-apa dengan Italy. So miss penalty lawan Brazil. Itu membuatkan kita alamak kesiannya karier dia sebagai seorang pemain yang antara yang terbaik dan akhirnya tidak memenangi apa-apa bersama pasukan kebangsaan. Dan saya juga sentimen itu, saya nak Messi memenangi sesuatu. Dan yang kelakar dia, saya adalah yang dekat Twitter, sampaikan penyokong Brazil sendiri, tapi penyokong Messi
nak Messi menang daripada negara dia. So bayangkanlah. So ada sentimen seperti itu. So I think kalau boleh Messi membawa pulang untuk kali pertama bagi dirinya sendiri untuk Argentina. Dan kali terakhir Argentina menang dah lama tau. 1993. So mungkin Argentina sendiri selaku negara nak menang dan nak menyamai rekod Uruguay. Mereka pun nak menggunakan istilah is coming to Argentina balik lah kot agaknya untuk Copa America. Betul. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Rizal, mungkin yang terakhirnya sebagai sebab mungkin ramai yang tak tahu Rizal adalah satu-satunya jurnalis dari Malaysia yang masih lagi mengundi untuk Ballon d'Or ataupun FIFA Best World Player kan. Jadi penghormatan ini yang terakhirnya Rizal, mungkin ramalan anda untuk kedua-dua peranan akhir ini. Kita adik-adik ni kita diam je Farish. Bagi abang je yang cakap. Final, saya tidak ada sentimen saya mau Itali menang kerana mereka layak performance yang konsisten menang setiap game untuk Copa America saya amat simpati kepada Messi jika dia tidak menang pada final Ahad nanti. Oh, Euro tak ada sentimen, Copa America ada sentimen. Bias lah actually. Farish, bagaimana ramalan anda? Saya going home, it's going to Buenos Aires. So, pergi Argentina, pergi London. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Saya percaya kalian juga adalah yang kerap melihat perkembangan bola sepak dalam dan juga luar negara. Kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih, insyaAllah. Assalamualaikum. Itu dia kedua-duanya, Farish dan juga Rizal Hashim, berbicara mengenai segmen pemain ke-12 pada pagi ini. Dan seperti biasa kita rakyat Malaysia, kepada yang ingin meneruskan kepada perhitungan akhir, jangan lupa hari Ahad ini, awal pagi adalah pertembungan di antara Argentina dan juga Brazil. Pertembungan yang sangat hebat pada waktu Malaysia 8 pagi. Dan kemudian kita berjaga sikit untuk awal pagi Isnin pada jam 3 pagi adalah pertembungan sama ada it is coming home atau it is going to Rome antara Itali dan juga England untuk Euro 2020. Ini adalah antara sokongan kepada bola sepak dunia, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi menyokong bola sepak tempatan, kan? Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian di MSI. Jangan ke mana. Okey, anda kembali. Kali ini Anis berada di bangku simpanan daripada tadi pemain ke-12. Baik, kita nak berkongsi pula tentang perkembangan bagaimana situasi COVID-19 di Malaysia yang kita sedia maklum bahawa semalam berlaku lonjakan ataupun peningkatan dari segi jumlahnya dengan 8,868 kes telah pun dilaporkan. Ini menjadikan jumlah yang keseluruhan kes di Malaysia lah 808,658. Jumlah yang cukup tinggi. Dan semalam juga anda dapat perhatikan dengan berkaitan juga jumlah kematian yang kita juga duka cita atas apa yang berlaku dengan 135 jumlah kematian antara yang tertinggi setakat ini telah pun dilaporkan. Dan Selangor dengan 4,152 kes, ikuti dengan Kuala Lumpur 1,133 kes. Negeri lain yang agak ketara dari segi jumlahnya ialah Negeri Sembilan dengan 897 kes. Dan Kedah juga tinggi dengan 360. Selain dapat kita perhatikan Perak 543 kes dilaporkan. Okey. Johor 336 dan Sabah Sarawak lebih kurang 279 dan 281. Itu yang dapat kita laporkan sekat semalam. Dan beberapa kawasan juga telah pun dikenakan beberapa tindakan seperti PKPD. Walaupun negeri pengenaan telah pun ada yang masuk ke fasa yang kedua, namun ada kawasan yang berada dalam zon PKPD. Kita patuh semua arahan dan juga cakap tentang apa pengumuman yang berlaku dan pengumuman untuk kebaikan bersama. Jadi kita perhatikan sekarang ini, kita amat mengharapkan kepada Barisan Harapan yang berjuang supaya mereka ni kekal utuh, sebab kita bimbang ada gambaran visual yang tersebar tentang situasi yang amat kritikal, katil-katil hospital yang tidak mencukupi bagi mereka yang dalam situasi ICU. Kita doakan semoga Barisan Harapan yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa ini dapat dipermudahkan segala urusan mereka. Okey, baik. Tadi saya dah pun berkongsi kepada anda. Jadi kepada setiap pekerja dalam sektor pembuatan yang dibenarkan beroperasi di PKPD di Selangor,
kita pastikan wajib disaring dengan ujian swab RTK 2 kali seminggu sebab dah pun diberikan beroperasi sektor-sektor yang kritikal untuk menyumbang kepada rantaian untuk Malaysia dan global. Hanya pekerja yang diarahkan yang disahkan negatif saja yang dibenarkan untuk keluar bekerja. Jadi kemungkinan anda akan lebih kerap melakukan swab test untuk keselamatan bersama. Sebab bila seorang itu misalnya kata ada positif, dia akan ada kontak rapat. Kontak rapat mungkin B, C, D dan sebagainya akan menjejaskan juga produktiviti dan urusan. Okey, jadi ini yang yang telah pun diwara-warakan untuk pengetahuan bersama. Jadi maksudnya syarikat ataupun majikan sangat perlu bertanggungjawab atas apa yang mereka gerakkan untuk mengambil suhu bacaan, untuk memastikan ada dana untuk meletakkan bagaimana pergerakannya ataupun situasi yang terbaik untuk menguruskan pekerja terutama di sektor perkilangan yang ramai individu yang terjejas Okey, baik itu situasi COVID-19 yang perlu kita awasi. Di samping kita juga bergembira kerana maksud saya melihat proses vaksinasi yang sangat lancar dan jumlah dos yang tinggi pada setiap hari. Okey, semalam saya di Arena. Saya jangkakan sebelum ni orang maklumkan, alah pergi je nanti senang cepat. Okey. Tapi semalam jumlahnya luar biasa. Difahamkan ada penambahan kuota yang diberikan. Jadi saya sampai lebih kurang 2.40 semua berbaris. Disuntik lebih kurang pukul 4 lebih. Oh, ada jarak masa yang lama juga tapi sangat efisien. Sangat lancar, sangat petugas-petugas yang memang A+. Membantu kita. Semua orang dibantulah. Untuk isi borang duduk di sini, pergerakan ada 7-8 stage. Efisien. Ya, betul. Memang itu sekarang kita tahu dengan tambahan jumlah vaksinasi setiap hari mencecah hingga 300,000 untuk 3 hari yang berturut-turut. Jadi tahniah juga. Selesai suntikan pertama. Nanti akan ada suntikan kedua juga. Saya juga masih menunggu untuk suntikan kedua pada tarikh yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah. Jadi memang sekarang proses vaksinasi ini memang sangat cepat. Okey, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada-Dada Akhbar terlebih dahulu ini yang menjadi pilihan. Kita mulakan terlebih dahulu di berita harian di muka hadapan yang memang yang paling banyak diperkatakan pada ketika inilah apatah lagi dengan kenderaan-kenderaan yang dilaporkan semalam bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila ada situasi membabitkan politik negara. Dan ini tajuknya hentikan krisis politik. Jangan biar rakyat sengsara yang dilaporkan di muka hadapan ini berkaitan dengan apa yang berlaku semalam. Dan juga dilaporkan di bahagian muka hadapan Perdana Menteri Kabinet sedia ada kekal boleh jalankan kuasa eksekutif. Dan di halaman ke-16, lebih 12,000 mutasi virus direkod kurang 2 tahun bagi COVID-19 ini. Dan ini laporannya semalam membabitkan kenderaan-kenderaan yang dilaporkan sebagai jemaah Menteri Kabinet yang hadir bertemu dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan ini mutasi daripada COVID-19, 12,000 mutasi dilaporkan hampir 2 tahun ini daripada satu varian ke satu varian, daripada bagaimana permulaannya virus COVID-19 ini sehinggalah kepada sekarang yang membabitkan varian-varian yang sangat membahaya, sangat hebat mutasinya, cepat sekali bagaimana ianya merebak daripada satu manusia ke manusia yang lain, daripada satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Dan sekarang ini telah pun direkodkan 12,000 mutasi tersebut kan. Itu dia amat bahaya. Baik, paparan seterusnya kita perhatikan di Metro. Okey, ini muka hadapannya PM kekal. Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri serta barisan kabinetnya tidak berubah berikutan dengan kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang parti itu menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Okey, di samping itu juga saya tertarik juga dengan apa yang berada di bawahnya, letusan kes COVID di Lembah Kelang. Dan dalam seminggu ini saja, setiap hari saya dapat berita kalau kenal rapatlah ibu ataupun ayah meninggal disebabkan COVID-19. Ya, betul. Dan apatah lagi semalam dengan kes kematian yang agak tinggi juga membabitkan banyak sekali kes comorbidity juga dan juga kes brought in death yang dibawa ke hospital kan. Jadi betul. Kita ingat walaupun ada yang keluar daripada ward tetapi perlu ada penjagaan juga. Sebab ada juga kes yang meninggal akibat post-COVID itu. Jadi pemantauan itu perlu berterusan. Itu di harian Metro. Kita nak teruskan di NST di muka hadapannya seperti biasa dengan gambar yang sangat luar biasa daripada NST ini dan dengan tajuknya yang saya kira ringkas tetapi padat mesejnya. People first, please. Itu yang diperkatakan menjadi rayuan
daripada bukan sahaja rakyat, saya percaya juga daripada petugas Barisan Hadapan yang ketika ini kelesuan, yang berdepan dengan cabaran yang sangat besar. Apatah lagi kita saksikan video-video di kesemua hospital di Lembah Kelang terutamanya. Saya setiap hari lalu Hospital Kelang tersebut, kita nampak kawasan kecemasan tersebut memang betul-betul berada di sebelah jalan utama sahaja. Jadi kita boleh nampak bagaimana katil-katil kecemasan tersebut memang dibawa keluar kerana tiada lagi tempat berada di dalam kawasan bangunan hospital tersebut. Jadi ini yang diharapkan untuk kita mengutamakan rakyat terlebih dahulu berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Mungkin kita ketepikan terlebih dahulu perbezaan politik, perbezaan untuk mendapatkan tempat tersebut. Yang penting adalah untuk kita berdepan dengan pandemik ini terlebih dahulu. Ya, okay? People first. Please. Yeah. Yang please tu perlu ada penegasan jugalah. Sebab kita nak menyantuni orang yang terjejas pendapatan lagi, yang anak-anak yang mungkin terjejas motivasi, nutrisi, pelajar di IPT, semua orang merasai kesan psikologi, kesengsaraan. Kita kena utamakan rakyat di hadapan. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian seterusnya. Kita ingin bawakan terlebih dahulu berkaitan dengan program Korban Yayasan Ikhlas ataupun Okey, baik, kita nak terlebih dahulu ke Jeddah. Nak bersama dengan Ahmad Najhan bin Hashim. Beliau seorang jururawat lelaki di King Faisal Specialist Hospital and Research Center Jeddah. Saya sangat seluruh rakyat mestilah cemburu. Betul. Cemburu yang positif lah. Kerana beliau akan menunaikan ibadah haji bersama dengan ribuan warga Saudi dan juga mereka yang menetap di Saudi. Ini pengalaman yang saya rasa perlu dokumentasikan untuk ilmu bersama. Baik, dah pun di talian Ahmad Najhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Fitri dan Hanif. Khabar baik, alhamdulillah. Ya. Minta maaf, sekarang ni kalau ikutkan pukul 3 pagi ya? 4 pagi. 4 pagi. 4 pagi ni kita mengganggu masa. Baik. Tapi nampak macam siang je lah, daripada raut wajahnya macam fresh je. Itulah. Lama dah sedia ni tadi. Okey, baik. Akan menjadi temu Allah di Tanah Suci. Kalau ikutkan ini kali keberapa dapat peluang ni? Ataupun ini kali pertama bagi saudara Najhan? Untuk menunaikan haji sendiri, ini kali pertama bagi saya. Pasti ada debarannya. Bagaimana boleh terpilih? Mungkin dapat diceritakan. Mungkin kerana faktor pekerjaan ke macam mana? Salah satunya faktor pekerjaan sebab saya bekerja di sini. Dan haji pula dibuka untuk rakyat Saudi dan juga pekerja luar yang menetap di Saudi. Ya. Najhan, bagaimana sebenarnya persediaan sekarang ini? Sebab ialah menjadi salah seorang daripada tetamu Allah SWT ini yang sangat istimewa pada ketika ini. Persediaan awak bagaimana? Untuk daripada yang kita start dapat keputusan tu, kita di bawah kelolaan Salam Haji sebenarnya kat sini. Salam Haji tu dia menguruskan jemaah-jemaah Malaysia dan Asia, dan cuma tahun ni, tahun COVID ni dia bekerjasama dengan agensi tempatan. Daripada situ dia kumpulkan semua jemaah Malaysia dan dia start buat ni lah khusus haji. Setiap hari kita ada khusus haji. Sebagai seorang ada seorang pemuda masih lagi muda, dapat tunaikan haji dalam situasi yang bersejarah sebab ini kali kedua tanpa pelibatan dunia. Macam mana perasaan tu, debaran tu bila dapat berita diterima untuk laksanakan haji tu? Sebenarnya saya mulanya 13 Jun hari tu dia buka untuk pendaftaran umum. Sebenarnya saya suruh kawan saya yang tolong daftarkan sebab waktu tu saya di Malaysia. Saya balik bercuti dan keputusan dia keluar minggu lepas. Saya ingatkan hari pertama je dia akan keluar keputusan. Saya rasa macam tak dapat lah sebab tak dapat mesej, tak ada apa kan. So, lepas tu saya diberitahu pihak kerajaan Saudi dia keluarkan setiap hari keputusan tu. Mengikut berperingkat. Sebab kita ada 60,000 jemaah tahun ni. Alhamdulillah. Dan dia tak nak bagi, orang kata sistem tu sesak lah orang kata. Apa prosedur? Najhan, apa prosedurnya untuk seorang jemaah yang bakal melaksanakan haji nanti ni? Ataupun ketika mohon tu apa mungkin kualiti atau ciri yang perlu ada untuk terpilih tu? Ataukah faktor pekerjaan anda disebabkan anda seorang jururawat, mungkin dalam situasi tertentu anda boleh membantu? Tak juga, kita pergi bukan sebagai paramedik lah, kita pergi sebagai jemaah biasa. Cuma kelebihan dia, kita bekerja di sinilah pemilihan dia. Dan pemilihan umur dia daripada umur 18 ke 60 tak silap saya, yang tiada yang
jemaah yang tak ada sakit kronik lah. Ya. Itu yang penting. Prosedurnya, syarat-syaratnya nanti kena buat RTK ke, kena buat swab test berkala ke, bagaimana? Ya, dia lepas kita dah dapat keputusan tu, dia akan keluarkan tasrih, dia panggil tasrih ataupun permit haji. Dan kita kena dapatkan second dose tu dengan segera. Kita tak perlu register apa-apa, pergi mana-mana center untuk vaksin, kita just tunjuk tasrih tu, kita akan dapat, dia akan utamakan. So setakat ni itulah beza dia dengan yang tahun lepas. Kawan saya pergi tahun lepas, kita tak ada kuarantin tahun ni sebab semua dah dikira complete dose. Tak perlu kuarantin lah. Tak perlu kuarantin. Okey. Jadi sekarang ni apa persiapan yang dibuat dari segi jiwa, dari segi ilmu, ataupun memang sebenarnya siapa yang terpilih ni memang dah ada latar belakang ilmunya, macam mana? Nak kata berilmu sangat tu taklah, kita macam hari-hari tu kita dengan kelas yang ada tu kita cuba tambahlah ilmu yang ada sama-sama dengan jemaah yang lain. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga tahniah untuk Ahmad Anjahan bin Hashim. Terima kasih. Mungkin berkat doa arwah ibu. Arwah ibu ke bapa? Ya. Kedua-dua. Okey. Mungkin doa mereka tu, mereka telah terjadi tapi doa mereka mahrum untuk anda, insya-Allah. Ya, amin, insya-Allah. Itu dia rezeki ya. Rezeki yang tak ternilai harganya dapat tunaikan haji. Betul. Dan permohonan tersebut dilakukan oleh rakannya dan kemudian ketika melakukan pemeriksaan keputusan tersebut secara berkala berperingkat. Okey, kita nak teruskan. Ini perkongsian berkaitan dengan program korban Yayasan Ikhlas Tapi kita akan berehat sekali dulu. Ya. Okey, kita akan berehat sekali, nanti kita akan kembali untuk berkongsi tentang perjuangan dalam memberikan ilmu dan kefahaman untuk anda semua di hari Jumaat yang berkah limpah ilmu, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita ingin bawakan kepada anda, ini adalah program korban Yayasan Ikhlas pada pagi ini. Untuk itu kita ingin bersama dengan Ustaz Saiz Muhammad Bakri bin Yahya, wakil dari Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat, ceria berbaju biru nampaknya. Alhamdulillah. Kita kena sentiasa ceria insya-Allah. Ya, Ustaz, mungkin kita nak teruskan dengan perkongsian pada pagi ini. Yang pertama mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas tentang kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan kesihatan tubuh badan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang. Jadi kita terus kepada apa yang kita nak sebut pada pagi ini, iaitu tentang korban bersama dengan Yayasan Ikhlas. Nama Yayasan Ikhlas ni tidak asing lagi bagi negara kita. Kalau kita Google Yayasan Ikhlas, akan muncullah watak-watak figure-figure yang mengetuai Yayasan Ikhlas ini itu sendiri. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya Yayasan Ikhlas telah menganjurkan korban di seluruh negara, khususnya negara-negara yang susah seperti mana negara Bangladesh, India, Afrika dan sebagainya sejak tahun 2013 lagi. 2013 telah bermula sehinggalah tahun 2020 dan tahun ni tahun 2021 kita menyasarkan lebih kurang 3,500 ekor haiwan ternakan ataupun haiwan yang akan kita korbankan untuk kita beri kepada orang-orang yang susah di kalangan umat Islam di seluruh negara yang terpilih, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ustaz, mungkin saya tadi ada terdengar berkaitan dengan kenapa sebenarnya Yayasan Ikhlas memilih negara India untuk dilaksanakan aktiviti ibadah korban pada tahun ini, Ustaz? Yang pertamanya, kalau kita dapat lihat faktanya, negara India ni negara yang ketiga tertinggi jumlah penduduk di dunia dan juga 15% penduduk mereka itu beragama Islam. Dan kita tahu India, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau banding dengan negara kita Malaysia, jauhnya kita daripada mereka. Dan mereka, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita buat di sana sebab di sana lebih ramai sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara muslim kita yang memerlukan daging-daging korban yang kita buat. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, masya-Allah, kita mungkin dapat makan walaupun bukanlah hari-hari makan daging, tapi insya-Allah kita dapat makan benda tersebut. Tapi bila banding dengan negara India ini, iaitulah kita dapat lihat bagaimana suasana di sana memerlukan banyaknya bantuan-bantuan daripada luar, khususnya daripada umat Islam di Malaysia untuk kita salurkan korban di sana, insya-Allah. Ya.
Ustaz, sangat menarik. Dan tadi Ustaz katakan berkenaan dengan sasaran bilangan korban yang disasarkan oleh Yayasan Ikhlas pada tahun ini. Dan mungkin bagaimana sebenarnya dengan sasaran tersebut, korban ini akan diedarkan kepada orang ramai, Ustaz? Baik, tuan-tuan nanti Allah. Seperti mana saya sebut tadi, kita menyasarkan lebih kurang 3,500 ekor. Dan setakat ini kita dah capai 70% daripada jumlah tersebut. Jadi mana tak banyak dah untuk peluang dan ruang kepada masyarakat untuk menyumbang dalam korban ini. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah pembahagian, kita ada NGO, rakan-rakan NGO yang di sana, yang bertugas di sana, yang insya-Allah kami yakin mereka dapat memberikan seadil-adilnya ataupun orang Terengganu kata sekemah-kemihnya daging-daging tersebut insya-Allah kepada mereka di sana, insya-Allah. Kemah keming, Ustaz. Mungkin ada nak bertanya juga berkaitan dengan package yang ditawarkan oleh Yayasan Ikhlas pada kali ini, Ustaz. Okey, package kita ada 2 package, iaitu package luar negara dan dalam negara. Dalam negara kita akan korbankan di negeri Sabah, dan kalau di luar negara kita ada beberapa negara, antaranya Afrika, antaranya Bangladesh, India, Aceh dan juga Kemboja. Ini negara-negara, tuan-tuan, kalau kita dapat lihat saban tahun masyarakat kita hantar dana untuk korban di sana, sebab kita tahu mereka sangat memerlukan kelebihan ataupun apa yang wujud di sisi kita. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman, setiap apa yang kita korbankan ataupun dana yang kita keluarkan untuk korban tersebut, di sana, tuan-tuan Allah, secara automatically kita telah menyumbang infak Al-Quran kepada masyarakat di sana. Ini satu kelebihan yang kami beri dalam package ini, insya-Allah. Ya. Ustaz, itu package-packagenya, dan kemudian boleh kita tahu berkaitan dengan apa sebenarnya kelebihan berkorban melalui kempen korban yang dilakukan terutama bersama dengan Yayasan Ikhlas ni, Ustaz. Baik. Yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Yayasan Ikhlas diyakini kesiqahan dalam bahasa Arab, siqahnya mana diyakini sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala pengalaman yang sejak tahun 2013 sehingga tahun ini kita dapat lihat bagaimana proses pembahagian agihan yang telah diberikan. Kalau mengikut rekod kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada iaitu sekitar 76,930 orang sejak tahun 2013 sampai tahun 2020, mereka yang dapat manfaat daripada korban yang telah kami buat. Jadi, tuan-tuan Allah, antara kelebihannya lagi seperti mana saya sebut pada awal tadi, iaitu setiap kos yang tuan-tuan keluarkan, dalam masa yang sama tuan-tuan dapat infak Al-Quran kepada masyarakat di sana, insya-Allah. Ya, Ustaz, mungkin kita kepada yang terakhirnya, sekarang sedang dipaparkan posternya, mungkin Ustaz boleh terangkan berkenaan dengan bagaimana orang di luar yang berminat untuk menyertai program ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas. Silakan. Okey, bagi yang berminat ataupun yang dikata ahli syurga semua yang menonton MHI pada hari ini, tuan-tuan boleh hubungi nombor 0103030520 ataupun 0103300520 ataupun 530 di belakang tu, dua itulah. Ataupun nak lagi mudah lagi, tuan-tuan pergi ke laman web www.korbanikhlas.com. Di sana tuan-tuan dapat mendaftar direct dan dapat tengoklah, tuan-tuan minta Allah, apa yang perlu kita buat selepas itu, insya-Allah. Ya, Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Insya-Allah semoga urusan dipermudahkan, ya. Barakallahu fiikum. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia Ustaz baru keluar hospital sebenarnya. Ya. Bukan segera sembuh, insya-Allah, didoakan. Okey. Artis akan muncul pada ni. Okey. Sikit lagu daripada yang kita dengarkan bersama. Ketika dulu pernah ku mencinta dirimu yang selalu membahagiakan. Aku pernah berjanji mau hidup semati. Sayang takdir mengubah segala. Perjalanan cinta bagai teka-teki.
nyatanya dan juga prasangka. Kini aku fahami segala ketentuan, bahagia dia menentukan. Mengapa harus benci andai masih mencintai? Ku mohon doa darimu agar kita lebih tenang. Dia hadir tanpa pernah aku menduga, bukan juga ini yang ku mintakan terjadi. Susah untuk terima jiwa sengsara beri. Okey, itu dia suara Alif Iskandar, seorang penyanyi dari Kelantan. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Okey. Khabar baik, Alhamdulillah. Okey. Alif dekat mana? Golden Sand ya? Ya, betul. Saya sekarang ni berada di Pasir Mas, Kelantan. Ya. Okey. Kiranya bercuti ke macam mana? Ke ada sebenarnya Sekarang ni saya tengah menjalani sesi praktikum. Okey. Saya mengajar di sebuah sekolah di Kelantan lah. Dalam major course pendidikan muzik. Ya. Oh, memang cikgu lah ni ya? InsyaAllah sekarang tengah praktikum. Oh, Okey, cikgu muzik bakal dan penyanyi. cikgu lah. Mesti popular macam mana sambutan budak-budak? Nak tanya juga. Budak-budak macam apa reaksi bila tahu cikgu ni penyanyi juga macam mana? Budak-budak makin suka lah, makin ramai yang cuba untuk masuk kelas dan saya sendiri pun agak gembira bila ada respon daripada pelajar-pelajar yang macam tu kan. Ya. Dan kita pun lagi semangat lah untuk mengajar. Alif, tadi karyanya Perit ya? Betul. Ada karya lain ke selepas ini yang bakal dipertaruhkan juga? InsyaAllah akan ada. Masih lagi dalam perancangan dan masih lagi orang cakap dalam proses untuk membaik pulih dan juga membaikkan lagi perancangan tu lah supaya lagi bagus insyaAllah. Jawapan Jadi, macam cikgu ni. Okey. Awak sebagai guru tadi praktikum kan? Sempat Betul. tak untuk bersemuka? Kan kita kadang sekarang ni kan tengah online je kan? PDPR kan? Berapa lama sempat bersemuka dengan pelajar? Saya mula sesi praktikum ni dengan orang cakap apa secara online terus. Saya tak sempat bersemuka dan ini adalah orang cakap apa satu jalan ataupun usaha yang agak susah lah sebagai seorang guru. Ya. Alif, bagaimana sebenarnya mengajar muzik dalam talian ni? Okey, adakah awak menyanyi juga dekat depan laptop ke tablet awak tu? Ada juga kadang-kadang saya menyanyi untuk pelajar-pelajar supaya kita menarik minat mereka, tapi yang paling penting kita akan ajar mengikut buku teks lah, silibus dan sebagainya. Okey, kisah Perit ni tentang apa sebenarnya? Cinta ke ataupun kehidupan Alif sendiri? Ya. Kisah Perit ni berkisahkan tentang satu hubungan lah. Maksudnya ada 3 orang dalam satu hubungan tu. Orang yang pertama dia mencintai orang yang kedua dan datang orang ketiga, jadi dia terpaksa menerima ketentuan Tuhan dan juga takdir Tuhan. Walaupun dia sayang orang kedua tetapi dia terpaksa pergi kepada orang yang ketiga. Macam itulah. Dan menjadi buruan lagu ni untuk banyak drama juga kan Alif kan? Bagaimana sebenarnya awak nak kaitkan dengan kehidupan Perit awak, sebab difahamkan awak juga antara bekas pesakit COVID-19. Mungkin boleh kenang sedikit pengalaman tersebut? Oh, kalau nak dikenangkan pengalaman semasa saya pernah dijangkiti COVID, bagi saya itu pengalaman yang sangat berharga sebab saya pun rasa situasi yang tak pernah saya rasa sebelum ni. Saya ada simptom dalam masa 2 hari sahaja, semua simptom demam panas dan juga sebagainya. Dan daripada itu juga saya pengsan sebanyak 3 kali. Dan saya rasa itu adalah pengalaman yang paling saya takkan lupakan lah. Okay, baik. Kita kalau boleh nak dengar Alif nyanyi tapi masih agak terhad kan. Apa nanti kita akan insyaAllah di sesi yang lain waktu sebab ada sikit gangguan teknikal sikit. Okey, apapun doakan semoga sukses, terus berjaya sebagai pendidik yang berilmu. Betul. Ya. Dan terus berkarya ya Alif.
InsyaAllah, terima kasih. Ya, jangan perit-perit InsyaAllah. Ya, okey. Okey. Jadi itu dia. Okey. Okey, tadi ada sikit kita nak kongsikan tentang kurban. Okey. Mungkin tadi kita ada sikit maklumat yang tertinggal, mungkin dapat kita paparkan kembali sebagai maklumat bersama. Yang mana kurban tadi Firman, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat kurban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Tidak sampai ke penghujung, moga berjumpa lagi Jumaat yang berkat diberkati, lipat ganda amalan, moga hidup sejahtera dan rahmat. Ya, jaga diri semua, jangan bertanya khabar di antara satu sama lain. Kita jumpa lagi minggu hadapan di Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum.